السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada tengah hari ini kita dapat mengadakan tazkirah ringkas. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada kali ini memberi manfaat khususnya kepada diri saya dan tuan-tuan yang mendengar perkongsian pada tengah hari ini. Apa yang saya nak sebut pada tanggal 24 Ramadan, hari ini merupakan hari yang ke-24 Ramadan. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Kalau melihat kepada takwim, kita akan melihat ru'yah hilal Syawal, melihat anak bulan Syawal, bulan Syawal ialah pada hari Selasa yang nak masuk ni. Saya telah dapat surat, ada program melihat anak bulan pada hari Selasa 29 Syawal, 29 Ramadan. Dan daripada apa yang kita dengar dan apa yang kita perolehi, Ramadan kali ini hanyalah pada 29 ataupun setakat 29 sahaja. Tapi di dalam Islam 29 30 ni memang kira sebulan lah. Kita tak ada 31 kerana kita berdasarkan kepada kiraan bulan, melihat kepada anak bulan, kita tidak melihat kepada matahari. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut sebelum kita pergi kepada tajuk ni, yang juga berkaitan dengan muqaddimah yang saya akan kongsi ni, suka ataupun tidak, kita sudah berada di hari-hari akhir Ramadan. Di dalam apa-apa urusan kehidupan yang menentukan keputusan, yang menentukan hasilnya ialah pengakhiran. Keseluruhan Ramadan itu terletak kepada penutup. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat, Allah Azza wa Jal menjadikan Lailatul Qadar pada malam-malam akhir. Allah meletakkan Lailatul Qadar itu berada pada malam-malam akhir Ramadan. Boleh sahaja untuk Allah meletakkan di awal-awal malam. Boleh atau tidak kalau Allah nak menjadikan Lailatul Qadar itu pada 10 yang awal? Boleh. Nabi kata carilah Lailatul Qadar pada 10 yang awal. Tetapi itu tidak berlaku. Nabi kata taharrau, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 yang akhir. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut dengan lebih jelas, innamal a'mal, sesungguhnya keseluruhan amalan yang dilakukan oleh manusia dilihat bergantung bi khawatimiha, pada penutup amalan tersebut. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan ini yang menjadi
kayu ukur kepada keseluruhan ibadat itu bi khawatimiha, di hujungnya. Dan kita esok bila dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat, kita dibangkitkan bagaimana? Nabi sebut dalam hadis, "An-nas yub'atsu 'ala ma mata 'alaih." Nabi menyebut dengan begitu jelas, manusia itu akan dibangkitkan pada hari akhirat daripada kubur mereka seperti mana keadaan akhir mereka mati. Ala ma mata alaih, bagaimana mereka menutup kehidupan itu, bagaimana mereka mengakhiri hidup itu, amalan apa yang terakhir mereka lakukan, itulah keadaan mereka dibangkitkan semula. Dia tak kata amalan yang awal, dia kata amalan yang akhir. Amalan itu bergantung kepada apa yang terakhir kita buat. Manusia dibangkitkan dengan amalan yang terakhir dia lakukan. Sebab itu penting tuan-tuan, walaupun kita sudah berada di hujung, ramai yang sudah kendur dan banyak yang sudah tersasar. Di hujung-hujung ni orang dah mula hilang fokus. Betul atau tidak? Apa benda pun tuan-tuan, awal-awal kalau kita buat memang fokus, tapi bila dah lama, bila dia dah kata apa, mengalami proses menempuh satu tempoh masa, dia akan hilang fokus. Macam kita kerja awal dulu lah, apa benda pun lah, macam orang tanah harum manis pun sama lah, kan? Awal-awal tanam semangat, apa benda pun awal-awal memang semangat. Tapi bila lama, kan, bila kita dah lama melalui benda tu, bila dah lama kita menempuhi perkara itu, dia mai balok lah, dia mai segan lah, dia mai jemu. Macam orang pergi Mekah lah. Saya bawa ramai ada orang pergi Mekah ni, 2 minggu kita pergi. 2 hari yang pertama tak balik langsung hotel. Semangat, hangat lagi. 2-3 hari yang awal tu tak dambang lagi pi. Oh, ini semua orang pi, turun-turun kapal terbang tu, tak ada nak masuk hotel, tanya dah, bila kita nak pergi masjid ni? Nanti lu, jangan duk hangat lagi. 2 minggu kita nak duk. Tak lu, beg, masuk lu, pi rehat lu, makan nasi lu sikit, sekali kita pergi lah masjid. Dia kita pergi. Tak apa, kita tak bawah, kita pergi dulu. Dan 3-4 hari duk hotel, tak pergi masjid. Habis sangat surau hotel tu. Sebab itu tuan-tuan, untuk kita mengekalkan momentum, untuk kita meneruskan semangat di hari-hari akhir Ramadan, ialah pertarungan yang begitu hebat. Sebab itu kita lihat mana-mana masjid seluruh dunia di awal Ramadan tak sama dengan di hujung Ramadan. Fenomena ini berlaku saban tahun. Suasana ini berlaku setiap tahun. Kita melihat di awalnya ramai, di hujungnya kurang, di awalnya penuh. Masjid ni saya mai awal itu ni, lepas keluar penuh ni, masjid ni penuh ni. Sembayang isyak di tepi tu, sembayang tarawih di belakang, tak boleh masuk. Lah belakang sikit pada tu imam masjid ni. Serat, orang utara kata serat. Serat bukan serat 1-2 saf, serat bersaf-saf. Pergi mana? Ni mukadimah baru, bukan tuan-tuan lepas asyik dah ke? Weh, baru lah 1.56. Balik kali orang kasih pergi mana? Itu baru kita cakap Ramadan, belum kita cakap keseluruhan hidup kita.
Maka sebab itu, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada tajuk 24 Ramadan, penghujung Ramadan, tajuk yang mesti kita semua fikirkan dan mesti kita semua ingatkan diri kita dan keluarga kita, istiqamah di atas apa yang kita buat ni. Sekejap kita akan tunjuk. Sebab itu di antara tanda tuan-tuan baca Quran tu Allah terima, tuan-tuan sedekah tu Tuhan terima, tuan-tuan semayang malam tu Tuhan terima, Tuhan terima amalan tuan-tuan. Tanda besarnya apa dia? Istiqamah. Istiqamah. Nabi sebut tuan-tuan. Nabi kata rambut aku ni telah menjadi putih. Rambut Nabi ni telah menjadi beruban, tua. Nabi telah menjadi tua. Dengan apa? Dengan surah Hud. Kerana di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Ulama tafsir kata di atas ayat itulah yang menyebabkan Nabi beruban. Nabi kata telah beruban rambut aku dengan surah Hud. Kenapa? Kerana di dalam surah Hud ada ayat fastaqim. Apa dia? Allah Ta'ala perintah, wahai Muhammad, istiqamahlah. Di atas apa? Di atas apa yang kami perintahkan engkau. Menunjukkan, kata Ibnu Abbas, susahnya nak istiqamah tu, susahnya nak kekal di atas jalan yang Tuhan suruh tu sampai tua dengan istiqamah. Istiqamah. Maka sebab itu hadirin mukminin, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain tentang istiqamah. Dalam surah Fussilat Allah menyatakan, qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai innama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaih. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia macam kamu semua. Nabi manusia, dan manusia ni tabiat dia apa? Dia mudah berubah-ubah. Saya dan tuan-tuan, hatta Nabi sendiri, tabiat manusia dia mudah berubah-ubah. Sebab itu apabila Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Nabi kerap ulang baca ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub? Nabi kata sebab Tuhan itu membolak-balikkan hati manusia. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Ta'ala itu dia mengubah-ubah hati manusia. Aku bimbang. Banyak doa-doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan, jangan engkau gelincirkan hati kami, jangan engkau pesongkan hati kami, jangan engkau ubah hati kami setelah engkau memberi hidayah. Sekarang tuan-tuan berada di atas hidayah ni. Saya dan tuan-tuan kita berada di atas jalan yang lurus, di atas hidayah, di atas siratal mustaqim. Kita minta satu saja, supaya Tuhan tidak mengeluarkan kita di atas jalan yang lurus ini. Dan telah mati di kalangan sebahagian orang-orang yang masuk Islam. Pasal itu tuan-tuan tengok apa sahabat Nabi. Bila tuan-tuan sebut sahabat Nabi, apa definisi sahabat Nabi? Ta'rif sahabat. Apa dia? Bila tuan-tuan kata Abu Bakar sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi, Talhah sahabat Nabi, Zubair sahabat Nabi, Uthman sahabat Nabi, Abdul Rahman sahabat Nabi. Manhum, siapa mereka? Siapa sahabat Nabi? Yang pertama, man laqiya, siapa yang jumpa Nabi. Thubutul liqa. Nak jadi sahabat Nabi, dia kena jumpa Nabi. Dia kena jumpa Nabi. Kalau dia dalam hidup dia sekali pun dia tak pernah pergi jumpa Nabi, walau dia hidup sezaman dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, tapi sekali pun dia tak pernah jumpa Nabi, dia bukan sahabat. Dia kena pergi jumpa. Macam tuan-tuan katalah Nabi duduk hidup, kita duduk Malaysia,
Kita beriman dengan Nabi, tapi kita tak pernah pergi Madinah, tak pernah jumpa Nabi, kita bukan sahabat. Kita kena pergi jumpa Nabi, baru dia kira sahabat. Jumpa Nabi dan beriman. Dia jumpa Nabi dan dia mengikrarkan syahadah, dia beriman. Ulama hadis menambah satu lagi syarat nak jadi sahabat. Dia mesti beriman, dia jumpa, dia beriman. Kerana ada orang jumpa tak beriman, ada orang beriman tak jumpa. Dia satu lagi. Dia ada 3 komponen, dia ada 3 unsur, dia ada 3 asas. Pertama jumpa, yang kedua beriman, wa mata ala dhalik, dan mati di atas iman itu. Dia syaratkan, nampak tak? Sebab ada di kalangan sahabat dan mereka tak disebut sebagai sahabat kerana mereka masuk Islam, mereka jumpa Nabi, mereka beriman dengan Nabi, tetapi mereka tidak mati di atas iman itu. Mereka pergi mengucap depan Nabi, mereka beriman dengan Nabi, mereka mengikrarkan syahadah kepada Nabi, tapi di hujung usia mereka mati bukan di atas agama yang Nabi bawa. Tu tak jadi sahabat. Apatah lagi kita, tak ada jaminan. Tuan-tuan ada jaminan? Saya tak ada jaminan. Pasal itu kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tutup kita dengan penutup yang baik, jangan matikan kita dengan penutup yang buruk. Pasal apa kita minta? Kerana kita tak tahu kesudahan kita. Hatta mati pun kita tak tahu, Ramadan ni pun kita tak tahu. Apakah jamaah zuhur yang ada pada hari ini akan kekal juga jamaah ini pada zuhur-zuhur yang akan datang? Ataupun kita mai zuhur ni kerana dia kata selalu hari lain tak mai lah masjid pasal ada lunch hour. Bulan puasa ni oleh kerana tak ada lunch hour, hangat mai pergi sembahyang di masjid. Banyak faktor. Sekali kita akan sebut sikit. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut tentang satu istilah yang masyhur. Dia kata apa? Dia kata kamu semua hendaklah menjadi hamba yang menyembah Tuhan. Jangan jadi hamba yang menyembah Ramadan. Kalau orang yang dia itu hamba Ramadan, dia hanya beribadah di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau dia hamba Tuhan, dia akan beribadah pada setiap bulan. Besar beza dia tu. Maka sebab itu hadirin mukminin, banyak kalau saya nak ulas, banyak kalau saya nak kongsi berhubung dengan perintah untuk kita istiqamah. Cuma saya nak sebut sikit sebagai semangat sikit ya. Lebih kurang dalam 5 minit sebelum kita tutup dengan beberapa tips supaya saya dan tuan-tuan bermotivasi untuk kita istiqamah. Mudah-mudahan Tuhan merahmati kita. Yang pertama, dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut 112 surah Hud tadi, ayat 112. Tuan-tuan nak istiqamah macam mana? Dalam ayat tu dia sebut, fastaqim kama umirta wa man taba wala tatghaw. Yang pertama untuk istiqamah, Quran sebut. Tips ni mari daripada Quran. Untuk memperolehi istiqamah, Quran menyatakan jangan melampau. Nombor 1, jangan melampau. Dalam apa urusan pun jangan melampau. Dalam hadis banyak cerita tentang orang melampau. Melampau ni bukan melampau hak jahat ni, melampau dalam kebaikan. Nabi masuk dalam masjid, ni saya sebut ringkaslah pasal hadis-hadis ni semua tuan-tuan hafal lah. Kan? Daripada mengaji daripada rambut hitam sampai rambut putih, sampai daripada tak ada rambut, ada rambut, daripada ada rambut nak pi tak ada rambut pula. Sebab tu saya sebut ni laju sikitlah supaya tuan-tuan kata hadis-hadis ni dia dah ada dah dalam RAM, cuma kita nak bagi flashback balik je. Nabi masuk dalam masjid, tengok ada tali diikat.
di antara dua tiang. Nabi tanya, tali apa ni? Depa kata tali Zainab. Satu perempuan nama Zainab. Tali ni tali dia lah. Dia buat apa tali ni? Tali ni dia ikat badan dia. Dia ikat tali tu di tiang, kemudian dia ikat di badan dia. Dia semayang malam. Untuk apa tali ni dia ikat? Supaya bila dia semayang malam, dia mengantuk, dia nak terlena, tali tu menahan dia, menarik dia daripada lena. Tuan-tuan, ini memang kira keramat tu wali kan. Ini kalau mari cerita kat kampung kita, wali lah kan, cium kaki lah. Kita masuk mana-mana masjid dan Perlis pun tak jumpa lagi orang ikat tali. Zainab ni ikat tali tak bagi lena, kita diikat untuk lena. Zainab, Nabi kata apa? Wala tatghaw, jangan melampau. Apa yang Nabi suruh? Nabi kata potong. Bahasa utara kata tertah. Nabi masuk, Nabi tengok tali, Nabi tanya tali apa. Setelah Nabi dapat penjelasan, tujuan dibuat tali itu untuk nak tarik badan dia supaya dia tetap berdiri semayang, Nabi kata potong. Potong. Kalau Nabi hidup pada zaman ini, keluar muka depan Facebook, ada seorang lelaki menghalang orang semayang malam, dia tak bagi orang semayang malam, dia suruh potong tali, dia suruh orang lena. Nabi suruh potong. Apa melampau macam ni? Salat dalam keadaan kamu boleh salat, mengantuk pergi tidur. Tuhan tak suruh sampai terang ni, dalam bahasa utara lah, Tuhan tak suruh sampai nak paksa diri, sampai nak melampau-lampau macam ni. Jangan melampau. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia meletakkan hadis ni di dalam bab apa? Bab larangan melampau. Di dalam kitab dia Riyadhus Salihin ada satu bab larangan melampau. Bab al-iqtisadu fit ta'ah. Tuan-tuan buka Riyadhus Salihin, Al-Imam Nawawi, pokok-pokok yang melampau ni, cuba baca tengok. Nawawi sebut satu bab, cantik bab tu. Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, Nawawi tulis al-iqtisad fit ta'ah, bab bersederhana di dalam ibadah. Antara hadis yang dibawa oleh An-Nawawi, hadis ni, hadis potong tali. Nabi tak bagi. Sebab itu bila kita pergi semayang, tengok tuan-tuan pergi i'tikaf, Nabi tidur sebahagian malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, tidur. Bila kita masuk masjid, kita lena. Nabi suruh lena. Baca hadis, siapa dia nama? Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Berapa puluh ratus kali dah kita baca hadis tu. Abu Darda tak lena, Salman pi. Salman kata tidur. Bukan Salman kata semayang, Salman kata hampir tidur. Sat lagi ku gerak mengik. Artinya orang yang tak tidur, semayang sampai tak lena, dia melampau. Dia melampau. Kita katakan dia sesat. Kerana dia menyanggahi sunnah. Sesat apa dia semayang? Tuan-tuan hadirin mukminin, sesat di dalam agama. Kata Ibnul Qayyim, juga guru dia Ibnu Taimiyah rahimahullah, manusia boleh sesat sama ada dia melampau dalam agama atau dia tak ambil tahu langsung. Orang yang pi sampai tak semayang apa tu, pasal tu kita tuan-tuan iqtisad. Tak semayang langsung pun sesat, yang semayang sampai tak ketahuan halak rakaat pun sesat. Sesat hulu. Pasal itu dia di antara apa? Ifrat dan tafrid. Syaitan ni bila dia main dekat manusia, dia ada dua cara. Satu, dia bagi orang tak buat langsung, tak semayang langsung. Yang ni syaitan. Semayang sampai tak berhenti-berhenti sat pun syaitan. Takkan syaitan suruh semayang? Ya, syaitan suruh semayang. Nabi suruh tidur. Tidur sekali bangkit. Tak cara ke bini. Banyak yang Abu Darda ni, dia tak cara ke bini dia. Dia tak langsung ambil tahu pasal bini dia. Puasa sampai tak buka apa semua, duk kira semayang puasa. Salman kata, wa inna li nafsika alayka haqqa, wa inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li zawjika alayka haqqa.
Tuhan ada bahagian dia, bini ada bahagian dia. Kita ayat-ayat ini mengajar kita apa? Untuk tidak melampau, supaya kita boleh istiqamah. Itu kita sembahyang pada waktu dia. Kalau nak ikut tuan-tuan mungkin nak sembahyang lebih. Bulan puasa ni subuh mungkin nak buat lebih, maghrib mungkin nak buat lebih, tapi itu yang pertama. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ketika mana ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah riwayat, orang tanya dekat Nabi, ayyul amal ahab ila Allah? Apa amalan yang Tuhan paling suka? Pasal itu ketika kita baca dalam Quran, Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum. Allah tak guna akthar, Allah guna ahsan. Dalam ayat yang kita baca tu kan, allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsan. Dia tak kata ayyu akthar. Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik. Tuhan tak kata siapa yang paling banyak. Tuhan tak guna perkataan siapa yang paling banyak, tapi Tuhan guna perkataan siapa yang paling baik. Bila orang tanya Aisyah, apa amalan yang paling baik? Nabi tak jawab paling banyak. Bila orang tanya Nabi, ayyul a'mal, apa amalan yang paling Tuhan suka? Nabi tak kata orang yang paling banyak amalan dia, tapi Nabi jawab orang yang paling Tuhan suka amalan dia ialah orang yang buat sedikit tetapi berterusan. Buat sikit tapi berterusan. Itu yang Nabi yang sebut. Sebab itu kita tengok zikir-zikir Nabi padan patut. Salat Nabi, apa yang Nabi lakukan manusia mampu lakukan. Pasal itu ada sahabat nak puasa wisal tak buka, Nabi kita tak boleh. Ada yang nak semayang tak mau lena, ada yang nak semayang tak mau menikah. Semua tu Nabi cut, Nabi potong, Nabi cantah. Adakah Nabi satu orang yang tak suka orang buat ibadat? Adakah Nabi satu orang yang anti orang buat ibadat? Tak. Nabi orang yang paling kuat ibadat. Tetapi Nabi tahu tabiat manusia itu. Kalau dia melampaui pada had dan kadarnya, dia akan menyebabkan untuk dia tinggal terus lepas ni, tuang terus. Sebab itu Nabi sebut kepada sahabat Abdullah bin Umar, Nabi kata la takun mithla fulan, hang jangan duk ikut panggil lelaki tu, hang jangan duk jadi macam lelaki tu. Panggil dia macam mana? Dia makik semayang 1-2 malam, lepas tu dia tuang terus tak semayang dah lepas tu. Nabi kata jangan jadi lagu dia. Agama. Maka hadirin mukminin, jadi kita tengok sikit kelebihan orang yang istiqamah. Penutup dia kena ada kelebihan orang yang istiqamah. Antara kelebihan orang yang istiqamah, konsisten, antaranya hadis daripada Abu Burdah, sami'tu Aba Musa miraran yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Burdah, aku mendengar Abu Musa al-Asy'ari berkali-kali menyebut. Abu Musa sebut miraran, 2-3 kali dia ulang. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal 'abd, apabila sakitnya satu orang hamba, au safara, apabila dia musafir. Tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni dalam konteks orang yang istiqamah. Nabi kata, Abu Burdah kata, aku dengar Abu Musa kata. Abu Musa kata dia ambil daripada Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata satu orang yang apabila dia sakit ataupun dia musafir, dia terhenti, tak boleh buat hak lagu dia duk biasa buat dah. Hak lagu dia duk biasa buat dah tu dia tak boleh buat. Tapi sebelum ni dia memang duk buat sentiasa. Dia senantiasa duk buat benda tu. Tiba-tiba dia sakit, dia terlantar. Macam tuan-tuan lah duk pi i'tikaf, duk pi tarawih, duk pi semayang berjamaah di masjid, tiba-tiba tuan-tuan cirit pasal makan mutabak lebih, kan? Sakit perut ke apa ke tak boleh mai, tak nampak 2-3 malam. Tuan-tuan duduk di rumah, sedihlah tak boleh mai. Apa kata Nabi? Nabi kata kutiba lahu, Tuhan tulis untuk orang yang macam tu pahala dia sama macam yang dia duk buat sebelum ni. Tu dia tuan-tuan.
Orang yang semayang berdiri, bila dia duduk, pahala macam berdiri. Dengan syarat sebelum dia duduk, memang dia duduk berdiri dah. Jangan bila yang mula semayang ni, lepas patah kaki ni lah baru teringat, sayau juga. Lepas patah ni ikut mati, mayang pi lah. Tapi masa kaki duduk elok, memang saya tak teringat nak semayang ni. Hak ni harus lah. Bila yang duk main masjid ni, saya main masjid ni lepas bankrupt tu, masa duk kaya tak teringat nak main, lalu pun tak ada nak singgah. Lepas-lepas bankrupt ni main lah, kut-kut nak kaya balik. Hak ni dak lah. Hak memang duk buat dah. Artinya dia memang duk senantiasa buat dah, duk selalu buat dah. Bukan Ramadan. Ramadan ni dia pertingkatkan saja. Tapi sebelum ni dia duk buat dah. Dia duk main masjid dah. Ada orang tuan-tuan, dia duk main masjid dah bulan lain, tiba-tiba main bulan puasa, dia tak boleh main. Dia dapat pahala. Tapi jangan tuan-tuan main bulan puasa, bulan lain tak main. Tak dapat lah. Dia kena main bulan lain, lepas tu bulan puasa dia tak main. Nampak tak? Kata Ibnu Hajar, wa huwa fi haqqin kana ya'malu ta'atun famuni'a minha. Hadis-hadis yang kata bila dia duk selalu buat, dia sentiasa duk buat. Orang yang duk puasa Isnin Khamis, orang yang duk semayang berjamaah 5 waktu di masjid, orang yang duk sentiasa baca Quran, orang yang duk sentiasa sedekah, semua duk buat sedia dah. Famuni'a minha, kemudian terhalang, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dia terhalang, dia tak boleh buat. Ibnu Hajar kata apa? Wa kanat niyyatuhu laula al-mani' an yaduma 'alayha. Ibnu Hajar kata, tapi niat di hati, kalau dia ada peluang dia akan buat balik. Ibnu Hajar kata, pok ni semua dapat pahala full mark. Pahala penuh. Pasal niyyatuhu, niat dia tu dia akan buat balik macam dia duk buat dah. Nampak tuan-tuan? Sebab itu dalam satu hadis yang terakhir yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza batalallahu al-'abda al-muslima bi bala'in fi jasadih. Kata Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Tuhan menguji seseorang hamba. Saya tahu tuan-tuan, sebahagian kita banyak terhalang kerana sakit. Ada saya bawa orang pergi Mekah, dia duk ulang-ulang pergi masjid, tiba-tiba dia sakit, dia tak boleh pergi 2-3 hari. Tapi sebelum ni memang dia duk pergi. Banyak orang yang kita jumpa, pasal apa dah tak nampak dah muka ni, saya sakit. Jangan pula masa dia sakit dia main, lepas dia sihat, lama dah tak nampak main masjid. Hari tu saya nak pergi berjalan mana tak boleh, sakit. Lepas saya pergi operation, kaki elok dah, tak ada nak pergi masjid ustaz. Dia pakai kayuh gerek lah, dia ajak pergi jogging lah, pergi tengok nu pelah jalan mana tu. Tengok lepas-lepas ni mau kalau tak lega juga, saya main balik lah masjid. Alhamdulillah, insya-Allah. Kita doa bagi tak lega lah. Baik, Nabi kata apabila Allah Ta'ala menguji dia bibala'in fi jasadih, pada jasad dia, Tuhan uji pada jasad dia. Qala lil malak, Allah Ta'ala arah kata dekat malaikat tu. Macam tuan-tuan saya ni tiba-tiba Tuhan bagi sakit. Allah kata dekat malaikat, qala lil malak, Allah kata dekat malaikat tu apa dia? Uktub lahu salih amalih alladhi kana ya'maluh. Tulis pahala macam mana yang dia buat. Tulis macam hak dulu. Tulis macam hak yang kebiasaan dia duk buat tu, yang selalu dia duk buat tu. Tulis. Jangan ambil kira masa dia sakit. Fa in syafahu ghasalahu wa tahharahu. Kalaulah lepas ni lega, dosa dia semua habis, bersih, cuci, pahala penuh. Tapi kalaulah sakit ni sampai kesudah mati, dia sakit-sakit tu sampai kesudah, wa in qadadahu, kalaulah kata takdirnya dia mati, dia tak ada peluang untuk nak sembuh balik, apa kata Nabi? Ghafara lahu wa rahimahu, Tuhan ampun dosa dia, Tuhan rahmat dia. Maksudnya masa dia cuti tu, masa dia sakit tu, masa dia terhalang tu, full mark. Dengan kesemuanya itu, kata Ibnu Hajar, syaratnya dia orang yang memang istiqamah di atas amalan tersebut.
Satu video viral, satu orang tua jaga kedai. Saya tak tahu di Arab ke di mana ke. CCTV duk rakam, dia ni orang tua jaga kedai runcit kot. Tiap-tiap pukul berapa dia akan baca Quran. Dalam dia duk jaga kedai tu dia akan baca Quran, lepas berapa minit dia baca Quran dia akan tutup. CCTV tu merakam selama beberapa hari. Macam mana kita tahu different day, hari-hari yang berbeza? Kita tengok baju dia. Hari tu baju dia lain, esok baju dia lain. Tapi dia punya rutin dia, time tu dia buka Quran, dia baca. Orang tua tu baca, dia tutup, dia pun tak tepi, dia tunggu kedai. Esok dia buka Quran, dia baca, dia tak tepi. Pada hari yang terakhir tu, dia baca, dia batuk, mati. Mati tengah baca Quran. Pasal apa? Bukan hari tu. Bukan tak duk teringat, ini nak baca Quran pasal apa? Telinga pun tengok macam jatuh lain macam ya. Kan? Orang kita ni dia ada 100 hari tanda-tanda mati. Hebat dia. Kan? Telinga jatuh, hidung kembang kecut, mata gatal apa semua tu tanda nak matilah. Macam mana telinga tak jatuh umur 70? Takkan telinga cekang. Ini pun merepek tak ada dah orang kita ni. Dia kata, ustaz tengok telinga jatuh tu macam nak mati. 70, takkan nak cekang lagu 27. Memang 70 memang matilah. Dia kata tengok ustaz semua yang mati, semua telinga jatuh, semua muka nampak dah mati. Kan? Jadi kita tak tahu mati bila. So bila kita tak tahu mati bila, kita buat continue. Uthman mati hari Isnin, tengah baca Quran. Bukan dia tahu kata hari tu dia nak mati. Cuma memang kebiasaan dia baca Quran, hari Isnin dia puasa. Ni saya ustaz duk doa lah supaya kok boleh mati di masjid. Macam mana hang nak mati di masjid? Raya aja pi. Saya duk doa lah kalau boleh mati tengah baca Quran. Macam mana hang nak mati tengah baca Quran? Quran pun tak ada. Saya matilah kok tengah boleh. Saya doa lah kok Allah ambil masa tengah duk puasa. Ramadan pun tak puasa. Macam mana kita nak mati? Macam tuan-tuan, ada tak kemungkinan nak mati di masjid? Adalah. Pasal apa? Pasal banyak di masjid lebih pada rumah. Bini dia tanya, ustaz, ajak apa laki saya duk kira nak pergi masjid dia? Di masjid pun tak nampak. Kalut. Tapi kita akan mati di atas kebiasaan kita. Tuan-tuan, kita akan mati di atas kebiasaan kita. Satu orang Isnin Khamis, dia puasa. Chances untuk mati tengah puasa tu tinggi. Nampak tak? Istiqamah. Kata para ulama, Tuhan buat puasa 6 ni ada sebab dia. Kerana dia nak ada satu kesinambungan. Dia umpama sembahyang. Ada sebahagian ulama kata puasa 6 tu macam ba'diyah. Untuk nak tampung hak yang kurang fardu tu, dan satu lagi nak bagi tahu ada kesinambungan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan cukup dahulu setakat itu apa yang boleh saya nasihat diri saya. Pasal kita ni tinggal, kalau untuk malam ganjil tuan-tuan ada baki 2 hari, malam ni dengan malam 27, malam ganjil. Kalaulah kita nak pegang hadis malam ganjil, kita ada 2 malam saja lagi, malam ni dengan malam 27. Kalau kita nak pegang malam ganjil dan malam genap, kita ada lebih kurang 4 hari saja lagi. Sat dia. Apatah lagi kita berada di akhir zaman, iqtarabatis sa'ah. Kita berada di penghujung Ramadan ni, penghujung zaman ni, tentu akan rasa cepat. Kan? Masa begitu pantas. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan semua istiqamah di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.